بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu pada hari Isnin yang penuh barakah ini insya-Allah. Kita doakan bagi tuan-tuan yang dalam perjalanan ke tempat makan, bagi yang bekerja di pejabat ataupun mungkin bekerja di rumah work from home, kita mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan di depan kaca TV, di depan Facebook untuk sama-sama kita meneruskan My Quran Time baca faham amal pada halaman yang ke-226 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Alhamdulillah ya. Ustaz Fazrul apa khabar hari ni? Alhamdulillah kita nak menyambung kisah Nabi Nuh Ustaz ya, yang telah pun kita lihat semalam. Betul. Yang pastinya bagi tuan-tuan yang berada di atas talian, kita jemput tuan-tuan untuk kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Dan kita nak jemput juga untuk mereka tuan-tuan sekalian share di Facebook. Betul, Ustaz ya. Dan silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah hari ini kita menjengah ke halaman 226. Kita ada 604 halaman. Ya. Hari ini kita berada di 226. Mudah-mudahan hari-hari kita yang mendatang kita terus bersama dengan lembaran-lembaran ataupun helaian-helaian naskah surat cinta daripada Allah Azza wa Jalla yang akan kita sama-sama telusuri kalamnya, perkataannya, kalimahnya, ayatnya untuk kita bersahabat dengan Al-Quranu kalamullah. Pagi kita mengaji, pagi tadi mengaji satu halaman, kemudian ada yang sambung lagi. Kemudian tengah hari ini kita terus lagi menyambung pengajian kita. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita banyak-banyak kepada Allah SWT. Dan kita nak sama-sama Ustaz ya, melihat kepada sinopsis apakah ringkas Ustaz bagi halaman 226 kita pada hari ini. Kita saksikan iaitu daripada ayat yang ke-38 kita akan melihat bagaimana sambungan kisah Nabi Nuh alaihi salam, iaitu membina fulk ataupun bahtera sehingga ayat ke-41. Dan kemudian bila sudah pun berlaku badai taufan yang berlaku, banjir besar, maka ia berakhir diselamatkan kapal Nabi Nuh serta dibinasakan putera Nabi Nuh alaihi salam meskipun dia telah meminta pertolongan ataupun telah pun meminta anaknya untuk naik ke atas kapal. Ini yang kita akan lihat satu muka surat pada hari ini, kisah Nabi Nuh yang panjang ya, sepanjang Nabi Nuh ini berdakwah saatnya 950 tahun. Jadi ini adalah bagaimana kita ingin memahami kisah Nabi Nuh ini, formula istiqamah dalam kehidupan kita. Baik. Jadi insya-Allah kita akan baca bersama pada ayat yang ke-38 hingga 42 memulakan perkongsian kita, pelajaran kita pada hari ini. Tuan-tuan yang belum lagi share, boleh share dan tag kawan di ruang komen tersebut, kata kisah Nabi Nuh ya, kisah yang perlu difahami, perlu kita ambil pelajaran. Ada satu surah namanya surah Nuh ya, lengkap memang itu. Tetapi di dalam surah ini, dalam surah Yunus ada tentang Nabi Nuh. Apakah kepentingannya, itu kita akan bincangkan sebentar lagi insya-Allah. Kita teruskan. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita ingin mulakan bacaan kita, sambung ke ayat-ayat kita nak baca ni, iaitu hari ini kita berada di ayat yang ke-38 halaman 226, juzuk yang ke-12 surah Hud, surah yang ke-11.
Dan menariknya Al-Fadhil Ustaz dan juga sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita akan melihat ataupun kita akan bertemu dengan satu ayat, itu ayat yang ke-41. Ada setengah-setengah mushaf dia ada tanda dekat situ Ustaz ya. Dalam kalimah majraha ataupun majriha tu dia ada tanda macam diamond ke macam tu Ustaz ya. Itu adalah satu-satunya tempat kalau mengikut bacaan kita hafsun an Asim, iaitu kita baca dengan bacaan imalah. Dia panggil kalau dalam bahagian tajwid tu bab gharib ataupun bab yang pelik dalam bacaan Al-Quran, ada imalah, ada ismam. Betul. Dan inilah yang masa saya ambil tauliah satu negeri Ustaz ni, saya ditanya soalan ini. Subhanallah. Dan saya kata saya bacanya tahu, tapi saya dah terlupa dia punya hukum dia. Betul. Dan nama dia tu. Dan nama dia. Jadi saya kata saya tak tahu, saya tak dapat jawab kan. Subhanallah. Dan kalau saya dapat tauliah saya dapatlah, tapi saya tak mengajar tajwid lepas ni. Saya nak mengajar tadabbur okey kan. Tapi alhamdulillah dapat lulus juga ya. Masya-Allah. Jadi jom Ustaz, kita belajar bersama hari ini. Jadi bacaan imalah ni adalah antara salah satu bacaan yang kita kata agak ganjil lah dalam bacaan hafsun. Ada satu tempat ini saja dalam surah Hud ayat 41 ni, iaitu imalah ni secara ringkasnya dia mencondongkan sikit bacaan kita tu, ataupun kita kata memiringkan, menyondongkan bacaan di antara alif dengan kepada ya. Macam itulah majra dia jadi seakan-akan baris bawah dekat dengan ya macam tu. Seakan-akan bunyi macam huruf ya. Ataupun dia bunyi tu nak kata solid ataupun sempurna baris atas tak, sempurna baris bawah pun tidak. Majra majri tak di tengah-tengah tu, majri. Jadi macam mana ustaz nak bunyikan imalah ni ustaz tengah. Jadi saya ingat saya belajar dulu ustaz, ada guru-guru kita kongsikan antaranya kalau kita nak sebut imalah, iaitu kita sebut macam kita sebut sate T tu kan, T, ataupun kita buat check, medical check, X-ray, X-ray, majri, X-ray, ataupun satu lagi landasan kereta api tu, railway tu kan. Jadi pada kalimah tu kita baca majriha. Baik. Tapi ada pun kiraat yang lain, ada yang baca majraha, baris dengan baris fathah. Jadi kita bacaan kita menurut Hafsun an Asim, kita akan baca satu tempat ini sahaja, kita akan baca dengan bacaan imalah. Ayuh kita sama-sama baca ayat yang ke-38 sehingga ayat ke-42 Ustaz. Baik. Kita cuba permulaan ini dengan murattal bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 38 hingga 42. Terima kasih Ustaz kan pada Ustaz Tarmizi ya, membacakan sambungan daripada kisah Nabi Nuh yang kita dah lihat semalam, iaitu berkaitan dengan Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk menghasilkan membina al-fulk ya, iaitu bahtera yang besar untuk memuatkan ramai orang. Di dalam al-Quran ada safinah, ada al-fulk Ustaz ya. Safinah tu sampan ataupun yang kecil lah ya, tak ramai boleh masuk ya, tetapi kalau al-fulk ini adalah bahtera. Maka apakah yang dimaksudkan dalam ayat 38? Dan mulailah dia Nabi Nuh membina bahtera, iaitu wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi, bila datang di kalangan malak, iaitu orang-orang yang berpengaruh di kalangan kaumnya, apa mereka buat? Mereka akan mengejek kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mengejek beramai-ramai, bukan mengejek seorang-seorang, mengejek beramai-ramai ya. Ialah kalau kita bayangkan Ustaz ni, sebahagian tafsir menyatakan bahawa tempat ini bukannya tepi pantai ataupun tepi laut. Jadi Nabi Nuh ini, satu, bila tidak ada kayu, apa yang dibuat ialah kena tanam pokok. Kena tanam pokok. Sebahagian tafsir menyatakan tuan-tuan, tanam pokok tu makan berpuluh-puluh bertahun. Ya, pasal Nabi Nuh ni hidup 900 lebih tahun. Jadi bila dah tanam pokok, kemudian ditebang, kemudian barulah dihasilkan kapal. Jadi orang pun kata, ini nak pergi mana pula ni? Nak lari ke? Takut ke? Kan. Bila dah buat begitu, kena ejek ya. Apakah yang mereka perkatakan lagi ya, sebahagian tafsir menyatakan bahawa siapa yang nak belayar kat mana pula ni kan. Cuba bayangkanlah Ustaz kan, kalau kita buat kapal tengah Kuala Lumpur, buat kapal kan. Kalau kita buat kapal itu dekat kilang dan hantar ke zaman sekarang ni okey, tapi ini bercakap tentang subhanallah, jauh. Betul. Baik. Jadi kata Nabi Nuh alaihissalam, in taskharu, jika engkau mengejek kami ataupun memerli kami, minna ya, fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kami akan mengejek kamu sebagaimana yang kamu lakukan terhadap kami. Ya, maksudnya sebagaimana kita dah belajar semalam, Allah memberi tahu tentang mereka ini yang sedang mengejek ini ya. Kalau kita perasan semalam, Allah dah menyatakan pada ayat yang ke 37, innahum mu'raqun. Mereka itu adalah orang yang akan tenggelam. Ketika mereka datang ya, jangan cakap pasal mereka dah. Pasal mereka ini adalah orang yang akan dilemaskan, ditenggelamkan. Jadi ketika mereka datang mengejek itu, Nabi Nuh dan orang-orang beriman akan nampak mereka ni bakal ditenggelamkan. Pasal dah beratus tahun diingatkan, tidak lagi memberi respon yang baik. Maka sebenarnya kalau mereka mengejek ni dah di hujung-hujung hayat. Betul Ustaz. Ya. Jadi kami pasti nanti akan mengejek kamu nanti. Maksudnya mereka amat confident, don't give up, teruskan membina kapal. Fasaufa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yuhzih, iaitu akan datang kepada mereka ini azab yang menghinakan. Dan apa lagi, wa yuhillu 'alaihi 'adzabun muqim, iaitu dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Muqim ini maksudnya kita bermukim Ustaz ya. Kita dah duduk lama di satu tempat itu. Jadi di sini bukan duduk yang selesa, tapi Allah akan beri azab yang sepanjang-panjangnya bila sampai di akhirat. Jadi di dunia dihinakan, di akhirat dia akan
dihina ataupun diazab oleh Allah. Maka apakah yang berlaku? Kapal dah siap, ya, kapal dah siap, maka hatta idza jaa amruna, bila sudah sampai ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah suruh Nabi Nuh buat kerja untuk membina kapal bersama dengan orang-orang yang ada. Maka bila sampai ketentuan wafarat tanur, ya, tanur ini maksudnya ialah seperti apa ustaz ni, kalau kat dapur tu tempat kita masak air tu, kan, maksudnya apa tu? Stove. Dapur. Okey, ya. Dapur, ya. Jadi dapur itu kalau katakan wafaratan nur ini maksudnya tanah ini jadi seperti apa? Seperti dapur yang mengeluarkan air yang mencurah-curah daripada luar, membuak-buak istilahnya. Qul nahmil fiha min kulli zawjain, ya, iaitu diperintahkan kepada semua untuk bawa pasangan-pasangan ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman, ya, iaitu kecuali orang yang telah ditetapkan baginya, dan muatkanlah pula orang yang beriman. Ternyata sedikit sekali mereka yang beriman dan bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ini adalah sebagai satu pujukan kepada Nabi Nuh, ya, maksudnya tak ramai yang akan ikut kamu. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah ini di hujung Makkiyah, ya, ketika ramai orang yang mengutuk Nabi, ya, yang tidak percaya pada Nabi, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ini pujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya tak ramai orang nak beriman. Ya, ini di hujung ustaz, ya, di hujung dakwah. Maksudnya jangan awal-awal sebelum kita berdakwah rasanya tak ada orang nak ikut kita kot. Terus jangan macam tu. Terus tutup, jangan gitu, ya. Ataupun kalau saya buat saya buat di online, saya ini rasanya sikit je kot nak ikut saya ni. Jangan awal-awal. Ini di hujung Allah beritahu. Kerana apa? Kerana dah berusaha dan Allah beritahu ini adalah hasilnya. It's okay, ya. Malah Allah ingatkan lagi, buat apa yang patut dibuat, jangan istilahnya jangan tabtais, jangan rasa putus asa. Dan ayat yang ke-41 itu apa yang mereka laksanakan bila dah letak pasangan-pasangan di atas kapal, kata sebahagian riwayat adalah sekitar 80 orang saja ustaz. Ya, manusia sekitar 80 orang saja. Tak ramai daripada beratus ribu orang yang ada tu, 80 orang, 900 lebih tahun Nabi Nuh berdakwah. Jadi di sini ayat yang ke-41 mereka baca, ya, ataupun mereka berdoa waqalarkabu fiha, bila naik ke kapal tersebut. Bacaan yang ustaz baca tadi ustaz, bismillah majriha wa mursaha. Masya-Allah, ya. Maksudnya itu ustaz, ya, sebenarnya ada kaitan dengan cara baca tadi. Betul, tu, ya, iaitu majriha tu dia itu sikit kan, dia goyang. Jadi ketika dia majriha berjalan itu, dia bukan kapal tu berjalan lancar begitu. Betul. Dia tak macam mursaha. Bila mursaha dia duduk dengan tenang, ataupun dia berlabuh dengan tenang. Baca pun tenang kan, mursaha. Tapi bila dia nak dia nak mula berlayar itu, dia boleh gitu kan, pasal gogek sikit, ya. Gogek apa ustaz? Gogek. Okey. Sebab jadi, tu dia tak fathah tegak. Betul. Dan dia tak kasrah betul. Dia baina antara. Jadi subhanallah. Itu pergerakannya. Dan orang yang di dalam kapal itu pun perasaan, kalau ustaz, kalau kita naik kapal yang lancar saja berbanding dengan gug gitu, kan. Ini adalah psikologinya, tetapi yang didahulukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nak Ustaz baca sekali lagi lah ayat 41 ni Ustaz. Ya, pasal dia ada gogek ni dia kan. Okey. Insya-Allah. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita ulang sekali lagi bacaan yang ke-41, iaitulah kalimah majriha tu kita panggil imalah majriha. Baik, dicondong sedikit huruf ra tu dicondong sedikit. Baik. Kita cuba a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sadaqallahul azim.
azim. Inilah bacaan doa mereka, iaitu bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, dengan nama Allah kami ini berlayar dan akan berlabuh. Ya. Inna rabbi laghafurur rahim, Ustaz ya. Saya pernah terpasang juga Ustaz, bila menaiki saya lupa dah penerbangan apa yang bacaan ini doa dia. Ya. Sebelum berlepas tu, Ya. dia akan baca, pilot ataupun pramugara akan baca wa qala rkabu fiha bismillahi majriha musaha inna rabbil ghafurur rahim. Barulah baca ayat yang subhanallazi sahara. Ya. Kerana apa? Kerana sebenarnya Ustaz ya, kerana Tuhan mengampunkan, dengan kasih sayang Tuhanlah kita dapat naik kenderaan dengan selamat. Subhanallah. Ya. Mereka kaum Nabi Nuh tu selamat kerana Allah mengampunkan dan kasih sayang kepada mereka. Ini yang selalu kita kena ingat. Betul. Yang tak selamat, bila tak diampunkan maka tak dapat kasih sayang. Ya. Itulah anak Nabi Nuh yang kita akan lihat kisahnya selepas ini. Ya, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada halaman 226, iaitu perkataan sana'a, iaitu maksudnya membina ataupun kilang ya, mengilang. Berulang 20 kali di dalam al-Quran, dan bila bercakap tentang sana'a ini satu proses yang panjang. Sebahagian tafsir menyatakan sekitar ratusan tahun nak tanam pokok, kemudian nak ditebang, nak dijadikan kayu, kemudian dijadikan kapal, nak dipaku dan sebagainya. Semuanya itu di bawah pengawasan daripada Allah SWT. Pasal mereka tak biasa membina perkara ini, maka Allah mengangkat perkataan ini untuk engineer, jurutera-jurutera yang ada. Sebenarnya ini adalah salah satu kemahiran yang sudah pun berada pada zaman Nabi Nuh, dan ia adalah satu tanda kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila ia dibuat, kemahiran itu, penghasilan pengilangan itu dibuat atas nama perjuangan agama. Jadi kalau katakan tuan-tuan sebagai jurutera yang buat projek ikut proses yang ada, SOP yang bagus, sebenarnya kita berada di jalan yang bagus. Teruskan, dan kita berehat sebentar. Kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi dan hormati sekalian. Macam mana dapat tak tadi praktik Ustaz, cuba majriha tu, itulah imalah majriha. Ada lagi antara perkara-perkara bacaan-bacaan yang dikira gharib, bacaan yang lain dalam Al-Quran, antaranya Ishmam. Itu kita akan jumpa nanti juga dalam surah Yusuf, kan? Ishmam. Dan kalau hari ini kita belajar tadilah imalah majri. Dan mungkin ada yang bertanya juga tadi Ustaz, ayat yang ke-42 Ustaz, wanada nuhun ibnahu tu kenapa ada nun pula Ustaz? Tak baca tadi wanada nuhun ibnahu. Kita pernah juga berkongsi sebelum ini di dalam ruangan tajwid kita, iaitu apabila bertemunya huruf yang sukun dengan hamzah wasal, nuhun bertemu dengan ibnahu tu, jadi tak boleh baca nuhun ibnahu, tak boleh baca. Jadi dia asal kembali kepada asalnya ada nun. Nuhun itu ada nun kecil, jadi bariskan bawah dia nuhu nibnahu wa nada nuhu nibnahu, iltiqa as-sakinain. Baik. Dan kita nak terus berkongsi hari ini Ustaz Fazrul dan juga sahabat-sahabat Al-Quran semuanya tentang tajwid kita, iaitulah hukum lam ta'rif, alif lam at-ta'rif, yang mana kita sebelum ni mungkin kita telah mengikuti, ada alif lam al-qamariyah, ada alif lam asy-syamsiyah. Jadi mari kita tengok seketika, kita ulang kaji sedikit tentang contoh-contoh lam ta'rif yang kita nak kongsikan pada hari ini, iaitulah lam al-qamariyah. Yang pertama lam qamariyah, hukum dia
dibaca dengan izhar. Hukumnya dibaca dengan izhar, iaitu huruf dia 14 huruf, iaitu ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Dinamakan juga izhar qamari. Dinamakan juga dia dengan nama izhar qamari. Kenapa? Kerana diizharkan lam at-ta'rif ke dalam huruf-huruf qamariyah. Mari kita tengok contoh dia dalam halaman yang ke-226 yang kita bacakan pada hari ini. Antaranya contoh yang kita ingin melihat iaitulah pada ayat yang ke-38, wa yasna'ul fulka. Tu dia, wa yasna'ul fulka. Satu. Kemudian yang ke-40, illa man sabaqa alaihil qawla. Al-qawlu, maaf, al-qawlu. Tadi al-fulka, kemudian al-qawlu. Juga contoh pada ayat yang ke-42, iaitulah pada kalimah fi maujin kal jibali. Jadi ini 3 contoh lam ta'rif ataupun contoh lam qamariyah dalam surah Hud yang kita baca pada hari ini. Jadi mudah-mudahan 3 contoh ini dapat sikit sebanyak beri panduan kepada kita dalam kita baca al-Quran ini. Ustaz Fazrul tadi, Ustaz Fazrul sebelum rehat tadi ada Ustaz sebut tentang kisah anak-anak Nabi Allah Nuh. Nabi Allah. Ya, betul. Yang tak turut serta Nabi Allah Nuh. Betul. Ada yang kata namanya Kan'an, ada yang kata namanya Yam. Ya. Nak menunjukkan Ustaz iman, Ustaz. Oh, iman Ustaz. Teringat ada sikit satu nasyid ni Ustaz. Boleh tak? Silakan. Kita kongsikan sikit Ustaz. Ya. Ada nasyid ni yang boleh kita ambil panduan juga insya-Allah. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau berentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Panjang, minta maaf saya. Panjang, nanti potong sikitlah. Boleh kita potong sikit nanti. Okay. Dan ini sebenarnya Ustaznya, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tadi tentang bagaimana cara bacaan dan juga berkongsian nasyid sebentar tadi berkaitan dengan iman Ustaz ya. Dalam ayat yang ke-42 ini, bila kapal sudah berjalan wahia tajri Allah menyatakan tentang fulk. Fulk ini besar Ustaz ya, bukan safinah. Ada yang tanya mengapa besar sangat nak bina ya, pasal kalau ikutkan kepada Ibnu Abbas kata sekitar 1200 kali 600 hasta. 1200 hasta. Satu hasta lebih kurang 45 cm. Jadi 600 meter Ustaz. 600 meter tu boleh tahan. Besar kan? Yang nak masuknya 80 orang ya. Allahu akbar. Ya. Jadi orang mungkin bertikai kan, mengapa besar sangat kan? 80 orang ni sepatutnya satu bas dah cukup dah. Dua bas. Kalau ambil bas ketiga letaklah lembu ke apa sebagainya, dah cukup dah. Tapi ini sampai 600 meter ataupun 1200 hasta ya. Jadi kalau kita tengok kat sini, kerana mereka kapal ini akan melalui fi maujin kal jibal. Masya-Allah. Ya. Ombak yang seperti gunung. Zaman sekarang ni istilahnya macam tsunami lah. Tsunami betul ya. Dan menariknya ialah berjaya lepas. Allahu akbar. Tsunami berlaku lepas. Betul. Kalau kita tengok peristiwa tsunami yang baru ini Ustaz ya, kapal habis kan. Ya, kalau kita tengok Titanic pun habis juga. Jadi teknologi kejuruteraan pada waktu ini adalah amat mantap, tapi kita kena ingat semalam kita dah lihat bahawa sebenarnya ini adalah bi'ayunina. Dengan pengawasan daripada Allah. Allah yang bagi guide kepada panduan kepada Nabi Nuh sebagai jurutera bersama rakan-rakannya, sahabat-sahabat yang beriman. Maka dilalui sambil itu wana dan nuhun ibnahu sebentar tadi, iaitu Nabi Nuh menyeru kepada anaknya yang jauh daripada kapal tersebut, ya bunayyar kam ma'ana. Masya-Allah. Itu bukan irkab sepatutnya Ustaz ya. Betul. Tapi masuk terus. Cerita sikit masuk terus. Nak baca tu. Sebab di atas ya bersabdu, terus masuk kepada kaf, dia masuk juga dalam idgham kat situ Ustaz. Ya bunayyar kam ma'ana, ba dengan mim.
Ba habis. Ba hilang terus ba tu terus kepada mim kerana asasnya atas mim tu ada sabdu. Ya bunayyarukum ma'ana terus. Irkam ma'ana. Jadi maksudnya ada dengung kat situ. Betul. Idgham. Masukkan ke dalam mim terus dua harakat ya bunayyarukum ma'ana, dua harakat lah. Cuma itu dari segi bacaannya Ustaz. Saya tertarik dengan tu ya bunayya tu. Maksudnya kalau ikut kefahaman tu anak-anaknya yang jauh Ustaz Ya, Mak Zilin ini dia dah tak apa yang rebel. Yang tak nak kan. Tapi dia guna ya bunayya. Yes. Masih lagi. Allahu Di hujung-hujung itu ya, pun salam. masih lagi panggil wahai anak kesayanganku. Maksudnya kalau salam. Hujung panggil anak kesayangan, selama ini masya-Allah Nabi Nuh ini tetap panggil anaknya tapi anak dia tidak mahu menjawab ya, seperti mana yang dijawab pada ayat yang kita nak baca sebentar lagi. Nabi Nuh kata wala takum ma'al kafirin. Jangan jadi di kalangan orang yang kufur, yang tidak mahu diselamatkan oleh Allah. Orang yang kufur ini sebenarnya nak beritahu Tuhan tak payah selamatkanlah. Itu mesejnya ya kepada orang yang tidak beriman ataupun orang beriman pun kadang-kadang melakukan kufur ya, tidak sembahyang ataupun dia mengingkari apa yang Allah perintahkan. Sebenarnya nak membagi mesej tak payahlah selamatkan, biarkan kami lemas dalam COVID-19 sekarang ini. Betul, sebenarnya kita perlukan bantuan Allah. Jom kita sambung bagaimana respon daripada anak beliau, apakah yang berlaku kepada peristiwa bah ataupun banjir ayat 43 hingga ayat 45. Silakan Ustaz. Okey, baik. Walaupun 900 tahun Ustaz tapi tetap memujuk ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Kalau kita ikut panggil nama tak apa dah. Ya, tak nak sudahlah contoh. Oh ya. Contohlah kan. Sebab dah maksudnya 900 tahun. Lama. Lama kan. Tak nak ikut juga, tak apalah. Tapi itulah sifat seorang nabi, seorang ayah. Allahu akbar. Ya, yang itu jadi motivasilah pada kita dan peringatan juga pada kita, walau macam mana sekali anak-anak kita tetap kita memanggil dengan panggilan yang baik, dan kita juga sebagai seorang anak kan, dengan lagilah dengan mak ayah kan. Itu yang kalau semalam ada orang sambut hari bapa Ustaz kan. Jadi hari bapa bukan semalam je, hari ini dan seterusnya. Pasal selagi kita baca kisah Nabi Nuh ini, setiap hari kita kena ingatkan anak kita. Ya bunayya. Betul Ustaz. Silakan. Kita sambung sikit saja Ustaz, nak sambung sikit je tadi. Idgham tadi tu nama dia idgham mutaqaribain. Mutaqaribain. Kalau mutajanisain tu dia makhraj sama, sifat berbeza. Ini mutaqaribain, pertemuan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhraj. Ba dengan mim kan, ba mim. Jadi insya-Allah kita akan sentuh lagi dalam bab idgham ini pada pertemuan akan datang, saya mentajwid insya-Allah. Jadi kita nak sambung bacaan kita tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-43 Ustaz sehingga ayat yang ke-45. Saya kira saya nak baca dengan bacaan murattal sikah sebab ada kisah family, keluarga dekat sini, jadi agak menyentuh kita di samping penegasan yang Allah ingin sampaikan. Jadi kita cuba baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma' qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 43 hingga ayat 45 ini menyambung kepada apakah yang berlaku, respon daripada anak Nabi Nuh kepada Nabi Nuh sendiri, ya. Kata anak Nabi Nuh, qala sa'awi, pasti aku akan mencari, ya, aku akan mencari awa, ya. Sa'awi ini daripada perkataan awa, iaitu kalau dalam surah Al-Kahfi itu iz awal fityatu ilal kahfi, aku akan berlindung ataupun mencari tempat perlindungan di gua kalau dalam surah Al-Kahfi. Di sini perlindungannya apa? Aku akan cari perlindungan ila jabalin ya'simuni, ya, akan pergi ke gunung yang dapat menghindarkan aku daripada air bah tersebut, daripada banjir tersebut. Maka qala la Asim, kata Nabi Nuh kepada anaknya, la asimal yaum, tidak ada perlindungan pada hari ini min amrillah, daripada ketentuan Allah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritanya ustaz, ya, sebenarnya dalam peristiwa bah ini orang-orang yang beriman mendapat perlindungan dan juga keselamatan. Betul. Kerana kasih sayang Allah. Betul, subhanallah. Nak dapat kasih sayang Allah kena dapat keampunan Allah. Itu yang kita belajar ayat 41. Dan dalam zaman ini kalau kita nak dapat perlindungan kena dapat kasih sayang Allah, nak dapat kasih sayang Allah kena dapat keampunan Allah, kita kena banyak istighfar. Itulah yang dibawakan oleh nabi-nabi. Inilah awal surah Hud, bila beribadah kepada Allah, menghambakan diri pada Allah, kita minta ampun. Ya Allah, saya ini banyak kurang menjadi bapa, menjadi ibu, menjadi pekerja, menjadi bos. Kita selalu setiap hari kena istighfar. Insya-Allah kasih sayang Allah sampai, Allah lindungi kepada kita semua, tuan-tuan. Maka di dalam ayat ini wahala bainahumal mauj, ya, iaitu di antara mereka ini gelombang ataupun ombak itulah yang menjadikan mereka berpisah, ya, fakana minal mu'raqin, iaitu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Maksudnya dengan ombak itu di mana akhirnya si anak itu akan ditenggelamkan, dan perkataan inilah yang menyebabkan Nabi Nuh dah tahu dah sebenarnya anak ni mungkin susah. Betul. Ya, nak diselamatkan, tapi masih ada lagi harapan demi harapan sampai ke hujung, ustaz. Ada lagi ayat yang kita ustaz baca ayat 43. Tapi ayat 44 apa yang berlaku pada ayat 44? Waqila ya ardubla'i, macam mana sebutnya ustaz? Ya, waqila ya ardubla'i. Dub, okey, ba dengan ba tu susah. Ba kalau kena tetap ada, ya. Dan ba tu dia tebalah ardubla'i. Dubla'i, masya-Allah. Ardubla'i. Ardubla'i. Marvelous. Subhanallah. Okay, baik. Jadi ini disampaikan, okey, siapa yang kata ni? Sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Arahan kepada bumi, sila berhenti. Ya, abla'i ni kalau katakan kita tengah jawab exam tu ustaz, ya, ataupun kalau ya, abla'i ni maksudnya ialah telan airmu, dan ma'aki, dia ada tambah dengan ma'aki. Nak ceritanya ya ardu ini pasal dalam Quran dia ada ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya, ataupun ya ayyuhal insan dengan ya insan, ada beza. Kalau ya ayyuhal insan ada ha dekat situ, itu menunjukkan sila beri perhatian wahai manusia, pasal selama ni kau tak beri perhatian. Tapi kalau ya insan maksudnya terus je, ya, terus saja, pasal insan ini memang dah beri perhatian selama ini. Jadi kalau kembali pada ya ardu, maksudnya bumi ini dah beri perhatian ke tidak selama ni? Subhanallah, memang dah beri perhatian. Bumi menunggu saja arahan, sila abla'i, sila serap. Itu bumi. Yang kita ambil pelajaran kalau katakan bila Allah kata sila solat, kan, kalau masih lagi nak nyenggeng lagi itu segan pada bumi tempat kita berjalan ini. Ini yang kita belajar. Dan Allah kata ma'aki, iaitu sila telan apa?
hanya air. Air. Cuba bayangkan kalau Allah kata ya ardu la'i sampai situ aje, telan semua sekali. Kan, dengan rumah-rumah, pokok-pokok semua habis. Jadi spesifik arahan pelajaran untuk kita ketika bagi arahan, sila spesifik. Jangan cakap sila buat kerja kan, sila buat kerja rumah, sila kemas rumah, tapi anak pun kata kemas yang mana mak, kan. Tak siap-siap tu. Siap-siap kan, pasal dia dah kemas segala-galanya. Baik. Wa yasama'u aqli'i, wahai langit, berhentilah, iaitu hujan, wa ghidal ma, ya, dan kemudian bersurutlah air tersebut. Mengapa penting ada surut? Kerana kalau tak surut, nanti kapal tu terus berhenti. Habislah orang atas kapal. Ya, jadi proses ini melambangkan sebagai satu proses yang penting. Jurutera amat mementingkan proses ini, dan ayah, ibu, cikgu perlu pentingkan proses, dan akhirnya dia berada di atas Judi, gunung Judi. Waqila bu'dan lil qaumiz zalimin, teruk sangat, ya, teruk sangat. Allah kata teruk sangat kepada orang yang zalim, pasal kamu tidak mahu diselamatkan. Ya, dan Nabi Nuh sebagai seorang bapa, tokoh bapa lah ustaz, ya, tokoh bapa, menyeru pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, ya, iaitu Rabbi innabni, ya Tuhanku, anakku ini ahli keluargaku, ya, tetapi dan janji engkau benar, dan engkaulah yang sebaik-baik hakim yang adil. Jadi yang positifnya Nabi Nuh kepada Tuhan, engkau memang janji betul, tapi ya Allah, anak aku tu, ya salam, anakku tu ya Allah, melambangkan apa ustaz? Kasih sayang ayah ini sampai ke hujungnya, walaupun anak degil, tapi apa respon Allah, itu kita akan lihat pada hari esok. Saya dah nak selak ni. Nak tahu cerita tu, kisah tu. Nak tahu kisah tengok sebelah ni, ya Allah. Insya-Allah dalam My Quran Time. Jadi mari kita lihat kepada apakah pelajaran resolusi untuk halaman hari ini dahulu. Iaitu yang pertama, kita lihat pada resolusi pertama, terus kuat, ya, terus utuh dalam melaksanakan projek kebenaran seperti Nabi Nuh walaupun kena ejek. Yang pertama. Yang kedua, kekal istiqamah, ya, beriman walaupun yang follower kita sedikit, ya. Yang kedua. Dan yang ketiga, terus prihatin pada keluarga walaupun sampai hujung, walaupun degil, kerana bukan kita menentukan, kita mohon pada Allah, Allah pimpin keluarga kita. Silakan Ustaz. Menarik Ustaz. Nabi Nuh doa, kan, ya Allah, walaupun dia tak ikut semua tadi, tapi dia family, dia keluarga aku, ya Allah. Apa jawapan Allah besok Allahu akbar. Menarik, ya. Okey, jom kita sama-sama mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa mak ayah kami ya Rahman, ampunkan dosa muslimin dan muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa dan kelalaian kami seorang hamba-Mu ya Allah. Pandulah kehidupan kami ya Allah. Jadikan kami ini orang-orang yang senantiasa mulutnya istighfar, hatinya memohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita ustaznya, agar terus berjuang seperti Nabi Nuh. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran untuk tuan-tuan terus berjuang dengan sumbangan tuan-tuan. Moga-moga dengan sumbangan ini menjadi sebagai satu bantuan daripada Allah SWT menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan terus kita bersama menjaga keselamatan. Jangan lupa tuan-tuan menjaga keselamatan, kesihatan, dan tahniah diucapkan pada yang sudah pun mendaftar dalam vaksin untuk menjaga sesama kita dengan izin, dengan tawakal pada Allah Subhanahu taala. Insya-Allah kita bertemu lagi dalam My Quran Time, menyambung apakah jawapan Allah kepada doa Nabi Nuh alaihi salam. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.